Bertemu lagi dalam Awani Pagi, Lebaran Awani. Salam Syawal kepada anda yang baru menonton bersama saya Gigi dan juga Hakim. Dan sebenarnya daripada pukul 8.30 tadi kita dah kongsikan pelbagai kisah menarik sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Dan bukan sahaja kisah sambutan yang menerapkan SOP yang digariskan sepanjang perayaan, malah di Awani Pagi kami bawakan juga kisah masyarakat seluruh negara amnya yang meraihkan ketibaan Syawal dalam suasana yang cukup berbeza. Kini saya nak bawa anda untuk melihat suasana sambutan di Sarawak dan Sabah bersama dengan rakan setugas Jasmine Abu Bakar dan juga Syaf Shukri. Dengannya ada kisah menarik nak dikongsikan bersama kami semua. Teruskan Jasmine dan Syaf. Baiklah, terima kasih Hakim dan Gigi. Selamat Hari Raya, Min. Selamat Hari Raya, Syaf. Pagi Hari Raya ni Syaf sungguh ceria sekali. Saya lihat dengan baju biru sedondon dengan saya. Betul. Dah makan raya semua? Dah makan dah. Dengan cerita Min malam tadi masak banyak, Min. Tidur pukul 3 pagi. Begitu je lah, Min. Saya buat rendang ayam, rendang daging. Min buat lontong kan? Lontong saya special. lontong dan semestinya laksa Johor. Itu antara masakan yang orang kata kalau Min masak laksa Johor tu memang sedap. Sangat-sangat sedap. Kalau di Johor, laksa Johor, dekat Sarawak mesti ada laksa Sarawak. Dekat Sabah saya tak berapa pasti apa agaknya keistimewaannya. Tetapi selalunya juada-juada pada pagi raya tentunya meriah dan sedap sekali. Orang kata di seluruh Malaysia mempunyai cita rasa dan juga selera dan juga resepi masing-masing. Betul tak, Syaf? Betul. Syaf orang negeri betul? Orang negeri tapi asalnya Sarawak tapi dah besar kat Negeri Sembilan tu, Min. Jadi orang selalu cakap Negeri Sembilan ni sinonim dengan makanan pedas, tapi tak juga sebenarnya. Ada kepelbagaian. Macam Min cakap tadi, setiap negeri ada identiti tersendiri. Baiklah, kita cerita mengenai kegembiraan yang disambut pada Hari Raya. Tentunya tahun ini adalah sedikit berbeza. Kalau kita lihat perayaan Aidilfitri disambut sedikit berbeza dengan norma baru. Dan seperti anda dapat saksikan, saya dan Syaf juga mengamalkan jarak sosial yang selamat. Jadi kepada anda yang ingin keluar berhari raya, boleh melakukannya. Hari ini adalah hari yang anda boleh keluar di rumah rakan-rakan dan keluarga yang terdekat, tetapi amalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, kita nak mulakan dengan kisah dari Sarawak ni, Min. Sebenarnya dalam kita bergembira ni sebenarnya ada juga yang bersedih berhari raya. Maklumlah mungkin ada yang tak dapat pulang ke kampung halaman disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKPB ni. Jadi Muhammad Azizi Rahim antara mereka yang terpaksa menyambut Syawal tanpa ayah dan ibu di sisi. Dia yang berasal dari Miri menetap di Kuching bersama 3 adiknya yang juga menyambung pengajian di bandaraya itu. Jadi kalau nak tahu kisah Muhammad Azizi Rahim ni, sama-sama kita saksikan klip ini. Pada mulanya memang rasa agak singkol biasa sebab setiap tahun memang kami orang akan balik ke kampung, tapi bila kami orang empat selalu berloya lepas sungkir dan sebagainya, kami orang madahlah sesama kami orang sihal untuk bila lagi kita mau beraya di Kuching. Sebab kita pun tahu bila lagi keadaan macam tu akan pulih. Pertama kali beraya berjauhan dari keluarga, Aidilfitri 3 beradik ini akan disambut dengan cara tersendiri. Dalam masa 2 minggu yang menjelang Hari Raya, perasaan mau menyambut Hari Raya yang muncul semula, yang macam kita mau apa hal kita simak nyambut raya benar-benar. Kita Hari Raya. Jadi tiba Hari Raya, kita sambutlah macam Hari Raya biasa walaupun kita di dalam PKP. First time kan saya balik raya di kampung, kalau saya penjumpa family yang lain. Kami nang rindulah dengan family sebab berapa bulan dah, mau 6 bulan dah saya jumpa anak sebab kami belajar di Kuching. Kami berharap agar dapat baliklah sebab harap kata boleh habis dalam tahun tu juga. Meskipun berjauhan, mujur ada kecanggihan teknologi yang menghubungkan 3 beradik ini dengan insan yang jauh di mata. Kami orang dah menetapkan tema baju raya warna merah. Jadi Sidak di Miri pun baju raya warna merah. Kami orang pun di situ warna merah. Jadi dengan video call semua boleh nanggal lah. Okey, Sidak di Miri merah, kami orang pun merah. Jadi walaupun jauh, dia nampak dekat. Macamnya. Sebab selalunya merah raya dengan mak bapak tak macam jauh nak susah lah. Bila dengar tak beres macam beras sayur.
cuma dapat FaceTime je lah dengan dadnya. Beginilah sambutan Aidilfitri semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jauh namun tetap dekat di hati. Sarawani ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sedih tengok kisah tu, Min. Maklumlah kita pun sama macam Min pun, ibu Min berada di Johor Bahru. Itulah, saya nak curi sikit lah. Mama dan Papa selamat Hari Raya. Jadi kepada keluarga-keluarga pun nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Jadi macam Syaf, kalau kita tengok pakej itu tadi, teknologi ini memainkan peranan yang penting. Betul. Walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Walaupun dengan, kita masih boleh menghubungi. Dengan peranti-peranti yang ada, insya-Allah kita dapat rasakan kemeriahan Hari Raya dengan cara yang berbeza. Tetapi ingat ya Syaf dan mereka yang berada di rumah, kelonggaran yang diberikan kerajaan untuk menyambut Hari Raya pertama bersama keluarga terdekat iaitu hari ini, janganlah kita salah gunakan garis panduan dan juga prosedur operasi standard atau SOP perlu kita patuhi supaya tidak timbul kesulitan di kemudian hari, kerana rata-rata warga bandaraya di Kuching yang kami temui gembira dengan kelonggaran ini. Tetapi ingat, jangan disalahguna kerana apa-apa terjadi nanti kita tidak mahu melalui gelombang kedua, ketiga COVID-19. Kita saksikan. Bagi mereka, tiada apa yang lebih bermakna selain dapat berkumpul bersama keluarga di pagi Lebaran walaupun seketika. Namun, aspek keselamatan dan kesihatan tidak sekali-kali diambil ringan. Sekiranya sidaknya datang ke rumah, kami orang akan menolak, tetapi macam di kedai-kedai kita Nangga, kita ada sediakan hand sanitizer, kita ada sediakan alat pembaca suhu. Jadi di rumah tu pun akan kita sediakan perkara yang sama untuk sama-samalah kita menjaga sesama kita lah. Alhamdulillah, sebagai keluarga terdekat, kami berasa kata orang kunjungan kami kepada keluarga salah satunya boleh memberi kata orang memberi keceriaan kepada keluarga terdekat kami. Berasa ada satu kata orang tanggungjawab lah untuk kami menceriakan setidaknya walaupun dalam tempoh yang sekejap lah. Kalau kita sih boleh nak terlalu lama, kita mematuhilah SOP ataupun arahan telah dikeluarkan oleh kerajaan, kita mesti akulah. Baiklah, tu tadi Min, kita dah bawakan dua kisah dari Sarawak dan sekarang ni kita nak beralih kepada cerita di Putatan Sabah. Seperti yang Min cakap tadi, hadapi norma baru ketika PKP dan COVID-19 ni sudah tentu ya, Aidilfitri yang diraih cukup berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan ini pula kisah bagi seorang usahawan tempatan di sana iaitu Bibianah Mustafa sekeluarga, di mana makanan tradisi seperti kuih kelupis, kuih kacang dan rendang ayam menjadi antara rutin buat ahli keluarganya setiap kali menyambut Hari Raya Aidilfitri ataupun menyambut Lebaran ni. Namun suasana tahun ini ada sedikit berbeza kerana juadah khas itu dikongsikan bersama kakak tercinta yang tidak dapat pulang dan menetap di kota London. Saksikan kisah ini. Ini memandangkan kakaknya Lucy Mustafa sekeluarga tidak dapat pulang berhari raya seperti kebiasaannya kerana PKP dan pandemik COVID-19 yang turut berlaku di negara barat itu. Juadah yang menjadi rutin dan menjadi kegemaran kami sekeluarga sudah tentu makanan tradisional seperti kelupis, rendang, dan secara kebiasaannya juga kakak saya ada satu di Johor, satu di London yang akan balik beraya bersama kami seperti beberapa tahun sebelum ni lah. Tapi ketika musim PKP COVID ni, mereka sekeluarga tidak dapat balik untuk beraya. Mengulas lanjut, Bibianah dan suaminya Rozli Suhaili tetap bersyukur dapat meraihkan hari raya ini dengan 3 anak dengan keadaan sederhana tapi tetap disambut dengan meriah. Bagi pengubat rindu, dia akan berhubung menerusi panggilan video selain bertukar resepi makanan yang disukai mereka. Tetapi meskipun berjauhan, tidak mematahkan semangat hari raya itu sendirilah. Apatah lagi kakak saya ni penggemar kelupis dan rendang yang saya masak setiap hari pertama hari raya. Tapi kali ini memandangkan diorang tidak dapat balik, kami berhubung melalui
video call dan saya mengajarlah macam mana buat kuih tradisional dan juga buat rendang dan kelupis yang saya masak setiap kali hari raya pertama. Meskipun berjauhan dengan mengajar, memberi sedikit resepi rahsia saya ni dapat menghilangkan rasa rindu mereka lah beraya di perantauan. Sementara itu, Lucy yang dihubungi Astro Awani mengakui perayaan Aidilfitri kali ini amat dirasainya kerana tidak dapat pulang ke tanah air. Namun, dia sekeluarga akur dengan keadaan semasa. Saya usually hari raya akan balik dan perkara yang saya rindui sudah tentu kuih kelupis, kuih kacang dan kuih rendang yang dimasak oleh adik saya Bibi. Untuk tahun ini kami tidak dapat beraya bersama. Tapi semangat keluarga itu tetap ada. Saya akan cuba masak makanan tradisi ini untuk semangat hari raya tahun ini. Itu dia tadi pengalaman beraya di di negara orang Min. Min mungkin ada keluarga-keluarga Min yang selalu menyambut hari raya buat di masa negara ni Min. Paling jauh sekali rasa sangat jauh parents saya lah yang berada di Johor Bahru. Tapi saya ada adik saudara yang beraya juga di London. Sama juga konsepnya minta resepi. Kalau tak reti kadang-kadang tumis ni dah naik minyak ke belum ni pun pakai video dan sebagainya. Itulah dia kadang-kadang kita tengok teknologi sekarang ni sangat canggih. Kalau dulu agaknya nak berbual kat telefon pun susah. Susah Min, susah. Jadi mungkin ini adalah satu advantage-nya untuk zaman milenial ni. Gitu. Dah gitu. Advantage katanya. Baiklah. Seperti kita tahu kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan sebelum ini PKP yang telah dilalui oleh ramai rakyat Malaysia ia bukan hanya memberi impak kepada ekonomi negara tetapi turut juga memberi kesan kepada cara kita menyambut perayaan di negara ini, termasuklah pada hari ini iaitu Hari Raya Aidilfitri dan tak lama lagi Gawai pula ya. Betul. Dan mengambil contoh di Kampung Muhibah Raya di Tawau, Sabah. Suasana sambutan Aidilfitri semestinya tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita saksikan pengalaman dan apa juga cerita di Tawau, Sabah. Pasangan Ali Zaman Jiju Rahman serta isterinya Mariati Dale dikurniakan 7 anak dan 17 cucu. Sebelum PKP, setiap tahun pastinya rumah mereka riuh dan meriah dengan kehadiran lebih 30 anggota keluarga yang pulang dari perantauan untuk menyambut Syawal bersama keluarga. Suasana hari raya pada hari ini memang sangatlah menyedihkan karena tidak ada anak-anak dan cucu-cucu berada di samping. Seandainya tahun ini kami bisa berhari raya, kami memang berkumpul, anak beranak ada lebih 30 orang. Pasangan ini juga akur akan arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan demi keselamatan semua pihak. Bagi ahli zaman pula, perlu bijak guna teknologi digital yang ada. Pengubat rindu boleh dizahirkan menerusi panggilan video untuk bermaafan dan menyampaikan ucapan hari raya. Tapi hubungan melalui telefon itu sentiasa ada. Jadi berarti walau bagaimana jauh, itulah pepatah mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Jadi saya rasa memang perbezaannya itu adalah tidak seperti tahun yang sudah-sudah, tetapi tidaklah sampai membawa begitu terlampau sedih kepada kita yang tidak berkunjung. Dengan adanya seorang lagi anak dan 6 cucu yang menemani mereka di rumah, Syawal tetap disambut dengan penuh kesyukuran. Setiap juadah yang dihidangkan jua tidak seperti kebiasaannya, malah salaman memohon kemaafan juga turut menunjukkan keadaan normal baharu tetap merasa gembira. Cucu sulung pasangan ini, Muhammad Syazman, menerima semua ini sebagai satu ujian dalam menyambut Syawal dan turut menyeru rakyat Malaysia supaya tabah menghadapinya. Bapa saya sendiri yang tidak diberikan peluang untuk pulang ke kampung halaman beliau, iaitu di sini, terpaksa menyambut raya di Korea Utara, Korea Selatan maksud saya. Saya harapkan agar rakyat Malaysia dapat kuat menempuhi ujian yang melanda negara kita ini kerana COVID-19 ini merupakan ujian. Ketika ini, anak-anaknya berada di Korea Selatan, Melaka, Seremban dan Sandakan, Sabah.
Walaupun sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini disambut dengan penuh sederhana bersama seisi keluarga di rumah berikutan PKP, namun tidak menghalang untuk menyambut perayaan ini dengan penuh kesyukuran di dalam seisi keluarga itu. Dengan ini kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Itu kemeriahan di Sabah. Saya sendiri boleh rasa kegembiraan dan juga kemeriahan perayaan yang sedikit berbeza. Kalau anda saksikan tadi ada yang memakai hand sanitizer. Kejap, hand sanitizer. Jangan lupa tahu sentiasa ini kena antara sanitize SOP. tangan. SOP. Bersalaman tidak lagi. Betul. Tapi kepada mereka yang mungkin kadang-kadang orang tua ni dia tak berapa faham. Jadi kita kena beritahu kepada mereka apakah signifikasi kenapa kita tidak boleh bersalaman dan sebagainya. Ya Syaf? Betul. Jadi manfaatkan Hari Raya Aidilfitri ini bersama dengan keluarga yang tersayang. Ingat garis panduan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sama-sama kita nak memastikan tiada gelombang kedua ataupun ketiga ataupun yang seterusnya selepas ini. Betul, Min? Betul. Syaf semestinya nak bersambung berhari raya sekejap kerana bertugas pada hari ini. Saya sudah berakhir bertugas selepas rancangan ini. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua rakyat Malaysia di luar sana, terutama sekali ibu dan ayah saya yang berada di Johor Bahru. Dah 3 kali dah saya sebut tapi sebab saya rindu sangat-sangat. Jadi saya ambil kesempatan itu sikitlah. Syaf, selamat hari raya. Selamat hari raya, Min. Maaf zahir dan batin, dan juga selamat hari raya Aidilfitri kepada anda semua yang sedang menonton. Walau di mana jua anda berada, pastikan anda jaga keselamatan, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial dan mengamalkan SOP yang telah digariskan. Sekali lagi saya beri peringatan di sini. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan kembali bersama Gigi dan Hakim untuk melihat kupasan-kupasan menarik sepanjang hari ini, dan malam ini kita ada lebaran awani khas pada sebelah malam. Jadi pastikan anda terus bersama Astro Awani untuk mendapatkan yang terbaik dan yang gembira sempena Aidilfitri tahun ini. Terima kasih. Kita kembali semula bersama dengan Hakim dan Gigi. Baik, terima kasih Jasmine Abu Bakar dan juga siapa tu? Lupa lah nama rakan tugas rakan penyampai kita. Syaf Syukri. Lama tak jumpa, maklumlah. Tapi itulah, mereka walaupun berada di dalam tim Awani Sarawak, tapi kita tetap satu pasukan. Cuma mungkin kurang komunikasi, dan ini mungkin pengajaran untuk saya lah untuk saling mengingati dan lebih kerap berkomunikasi dengan semua orang. Baik, tapi apa pun, selamat Hari Raya kepada Jasmine dan juga Syaf Syukri. Min, nanti kita lepas habis PKPB mungkin kita boleh sama-sama balik Johor Bahru, kampung halaman kita. Dan selepas ini kami akan ada banyak lagi laporan-laporan melihat bagaimana Aidilfitri disambut di seluruh dunia dan juga apa kisahnya warga Malaysia yang berada di luar negara. Gigi. Betul tu, dan bukan apa sebab Hakim kan berada di WTC dah 2 bulan lebih tak jumpa kami di sini sampai lupa nama kawan-kawan. Tapi kita perlu berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak tengok keadaan di South Korea. Kita bersama Duta Besar Malaysia sekejap lagi.